Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk sejarah tingkatan 3, hari ini kita akan masuk dalam sub Melayu Bersekutu. Okey, dan dalam pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu ini, negeri-negeri Melayu Bersekutu dia terdiri daripada 4 buah negeri, iaitu adanya negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Pahang, di mana keempat-empat buah negeri hasil ekonomi yang menjadi kegilaan ataupun menjadi keminatan kepada British untuk mendapatkan negeri-negeri tersebut. Jadi apakah faktor pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu? Maksudnya di sini, mengapa adanya negeri-negeri Melayu Bersekutu? Sebab apa? Dia ada 4 sebab ataupun 4 faktor. Faktor yang pertama adalah untuk menyeragamkan pentakbiran. Mereka mau kasih seragam itu pentakbiran. Sebab pentakbiran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang tidak seragam. Sebab kenapa tidak seragam? Mereka ditakbir oleh sistem residen yang berlainan. Maksudnya orang yang mentakbir adalah orang yang berlainan. Jadi mereka mahu keempat-empat buah negeri ini di bawah satu payung, di bawah satu payung yang dikenali sebagai negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi kemajuan ekonomi antara negeri tidak seimbang dan British dia memerlukan pentakbiran yang cekap dan seragam untuk memudahkan eksploitasi ekonomi di negeri-negeri tersebut. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah untuk menjamin keselamatan negeri-negeri tersebut. Penggabungan membolehkan negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai pasukan keselamatan sendiri, dan ini membolehkan mereka dapat menjaga keamanan tanpa bantuan daripada pihak luar. Jadi maksudnya dorang mahu berdikari ataupun mereka mahu berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan daripada kuasa luar. Faktor yang ketiga adalah untuk menangani masalah kewangan di negeri Pahang. Jadi apabila masalah kewangan di negeri Pahang ini, dengan adanya gabungan negeri-negeri Melayu yang kaya dengan biji timah, yang kaya dengan emas, dia dapat menutup masalah kewangan di negeri Pahang. Yang cikgu cakaplah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dapat membantu mengurangkan beban kewangan di negeri Pahang. Dan faktor yang keempat adalah untuk mengatasi kelemahan sistem residen. Sebab sistem residen ini, kalau kamu ingat, sistem residen ini adalah sebenarnya ditakbir oleh British, di mana British dia menghantar orang-orang dia untuk mentakbir di negeri-negeri Melayu Bersekutu tersebut. Jadi ini menimbulkan rasa ketidakpuasan hati di atas kalangan pembesar dan juga raja. Sebab kenapa? Mereka kehilangan kuasa. Kuasa mereka hanya ada berkaitan dengan adat istiadat dan juga hal-hal agama. Tetapi dari segi aspek pentakbiran, sistem cukai, undang-undang, mereka tidak ada hak. Dan residen menjadi semakin berkuasa dalam negeri, dalam majlis mesyuarat negeri. Apa itu majlis mesyuarat negeri? Kita akan nampak nantilah. Dan residen tidak diberikan garis panduan yang jelas untuk melaksanakan tugas. Jadi maksudnya di sini, dengan adanya pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu ini, dia dapat kasih seragam pentakbiran, dapat menjamin keselamatan, dapat menangani masalah keuangan di negeri Pahang, dan juga dapat mengatasi kelemahan sistem residen yang berlaku pada ketika itu. Jadi ada empat faktor ataupun 4 sebab mengapa negeri-negeri Melayu Bersekutu itu diwujudkan. Sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu diketuai. Ini dia struktur dia. Paling atas dia adalah Pesuruhjaya Tinggi British lah. Di bawah dia adalah Resident General. Resident General. Dan di setiap negeri-negeri Melayu Bersekutu itu adanya sebuah majlis mesyuarat negeri. Yaitu negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Pahang. Di mana
masih lagi dikuasai ataupun masih lagi dinaungi oleh British. Oke, jadi ini struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Oke, terdapat dua majelis mesyuarat. Oke, satu majelis mesyuarat negeri dan juga satu majelis mesyuarat persekutuan. Kita tengok dulu kepada majelis mesyuarat negeri. Oke, majelis mesyuarat negeri ini dipengurusi ataupun diketuai oleh raja, di mana raja ini berperanan mengubah undang-undang dan membantu pentadbiran negeri. Oke, tetapi biasalah, oke, di atas mereka masih lagi adalah presiden general. Jadi kuasa mereka itu semakin terhakis, oke, semakin pudar. Sebab kuasa perundangan dan pentadbiran diambil alih oleh residen general dan raja hanya berkuasa dalam agama dan juga adat Melayu sahaja. Oke, jadi kita boleh nampaklah bagaimana peranan pembesar dan juga raja kita pada ketika itu hanya sebagai simbolik sahaja. Oke, sekarang kita tengok kepada Majelis Mesyuarat Persekutuan. Oke, Majelis Mesyuarat Persekutuan ini dia berkuasa untuk meluluskan undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi siapa yang kasih lulus tu undang-undang? British kan? Jadi apabila British yang meluluskan undang-undang, membolehkan mereka mengawal undang-undang dan juga keuangan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Oke, dan hal ini memberikan kuasa pentadbiran kepada Pesuruhjaya Tinggi British. Dan akhirnya raja-raja Melayu mereka punya kewibawaan sebagai raja-raja Melayu itu semakin hilang. Oke, dan yang paling teruk lagi, mereka hanya dilantik sebagai ahli biasa sahaja. Jadi kamu bayangkan negeri kamu, oke, kamu yang patut berhak untuk memerintah, tetapi kamu hanya sebagai orang asing di negeri kamu sendiri, di tempat kamu sendiri sahaja. Jadi ini adalah keahlianlah Majelis Mesyuarat Persekutuan. Oke, di atas dia masih juga Pesuruhjaya Tinggi, di bawah dia Residen General, dan kamu boleh nampaklah, oke, Raja Melayu ada 4 lagi orang residen dan juga 4 ahli yang tidak rasmi, yaitu ada 3 orang daripada Eropah dan 1 lagi daripada Cina. Oke, orang Cina. Oke, dan akhirnya mereka mewujudkan satu pembentukan durbar. Oke, apa itu durbar? Durbar itu dia merujuk kepada perhimpunan ataupun perjumpaan yang dihadiri oleh sultan di negeri-negeri Melayu. Jadi durbar itu adalah perjumpaan ataupun perhimpunan, di mana kalau kamu nampak di sini dia ditubuhkan untuk mendapatkan sokongan raja-raja Melayu terhadap negeri-negeri Melayu, di mana tujuan utama pembentukan durbar ini dia mau menjadi pelindung kepada orang Melayu. Oke. Dan ahli-ahli durbar ini dia terdiri daripada inilah Pesuruhjaya Tinggi, Raja-Raja Melayu, Residen General dan juga Residen. Oke. Dan durbar kali pertama diadakan adalah di Kuala Kangsar, Perak pada 1897. Oke, jadi apa iktibar yang kita boleh ambil daripada bab ini? Oke, banyaklah kita boleh ambil, antaranya inilah kita perlu bijak mengurus sumber keuangan diri demi menepani cabaran hidup pada masa hadapan. Oke, maksudnya di sini kita sebagai bakal pemimpin kepada negara, kita harus bijak dalam mengatur sumber-sumber keuangan dan juga tidak terikut ataupun tidak terpedaya dengan muslihat daripada orang-orang luar. Oke, jadi itu sahaja untuk hari ini dan kita sudah habis dalam subtopik ataupun bab yang ketiga ini dan kita akan sambung lagi untuk bab akan datang. Terima kasih.